Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa ma yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahu azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2023 masih, mari bersama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama-sama menunaikan solat pada zuhur berjemaah yang azan ini dikumandangkan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil dan diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syarani. Ya, mudah-mudahan ya Allah SWT memberikan ganjaran terbaik kepada keduanya serta ya, sekalian kita yang mengimarahkan ya, solat pada zuhur berjemaah sebentar tadi. Ya, mudah-mudahan ya Allah SWT ya, memberikan kita kekuatan untuk terus ya, bersolat berjemaah di surah Al-Falah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, kupasan kitab Al-Arba'un An-Nawawi ya. Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, kita masuk kepada hadis yang ketiga. Al-hadis al-thalith an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi pada Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abi Abdurrahman ni adalah kunyah, itu ayah bapa kepada Abdurrahman. Jadi anak ya, kepada Abdullah bin Umar ini anaknya Abdurrahman, maka Abdullah bin Umar ini diberi gelaran Abi Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu,
Abdullah adalah sahabat Nabi, seperti mana ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sahabat Nabi. Maka disebut radhiyallahu anhu, Allah Taala redha kepada Abdullah dan ayahandanya Umar, Sayyidina Umar. Qala, beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abdullah Ibn Umar ini, bezanya dengan ayahandanya ialah beliau lebih kepada bidang keilmuan, berbeza dengan ayahandanya yang lebih kepada kepimpinan, qiyadah. Jadi berbezalah. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang alim dan faqih. Kita banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW yang diketahui disahkan hadis sahih berjumlah lebih 2000 hadis. Jadi salah satu hadisnya inilah dia. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam itu atas 5. Islam itu terbina atas 5 benda. Terbina Islam itu terbina atas 5 benda. 5 asas, 5 rukun. Yang pertamanya syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah. Jadi kesaksian seseorang bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, itulah dia asas pertama bagi seseorang Muslim. Tiadalah seseorang itu boleh dikatakan seorang Muslim sekiranya beliau tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun hatinya menerima Islam, mesti dilafazkan kesaksian tersebut. Jadi kalau kata Sepolan ni, dia kata saya seorang Muslim, apa bukti? Bukti dia boleh tak mengucap 2 kalimah syahadah. Macam juga jabatan agama, pihak kita dan penguatkuasa KPDN. Sekarang dia panggil KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dulu KPDN HEP, dipendekkan panjang sangat. KPDN HEP tu panjang sangat, jadi KPDN saja. Buat pemeriksaan. Bila ada aduan, dibuat pemeriksaan di kedai makan yang dikatakan kedai makan Muslim. Pertama-tama sekali, pekerja-pekerja di kedai makan tu diminta mengucap 2 kalimah syahadah. Rupanya masing-masing tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tak boleh. Jadi macam mana nak kata kedai orang Muslim, pekerja habis semua bukan Islam? Jadi kita harap KPDN walaupun sekarang ni sibuk dengan menguruskan berkaitan dengan beras, pada masa akan datang tolonglah juga buat pemantauan kedai-kedai makan Muslim, terutamanya kedai mamak. Sebab bila sebut kedai mamak ni Muslim ni, orang kita datang sebab kita yakin makanan tu halal. Tetapi pekerja-pekerja tu ada juga sebenarnya setengah kedai mamak yang ada mengambil pekerja-pekerja bukan Islam, bukan Muslim, ada. Jadi ini perlu kepada
pemantauan. Pada pemantauan. Sebab pernah jadi satu kedai mamak bila dibuat pemeriksaan, semua pekerjanya bukan Muslim, kerana tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, termasuk tukar-tukar masak ni. Lepas tu bila dibuat pemeriksaan makanan, rupanya ada makanan tidak halal dicampurkan dengan makanan halal. Maka restoran ini diarahkan segala tanda halal ditanggalkan dari premis tersebut. Lepas itu tak ada dah orang kita datang ke kedai tu. Rupanya dia ada hidang kari balik bayar. Pasal dia mengaburi. Itulah pentingnya syahadah. Syahadah tu penting. Itulah tanda seorang itu Muslim. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang. Ni dia. Mendirikan sembahyang ni adalah asas yang kedua. Asas kedua ialah mendirikan sembahyang. Sembahyang fardu 5 waktu. Jadi kalau nak cerita bab sembahyang ni panjang lah. Terlalu panjang. Satu kuliah pun tak cukup. Namun ianya adalah asas kedua. Seseorang Muslim pasti akan menunaikan solat fardu. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis, al-farqu bainal muslimi wal kafir tarkus salah, atau kama qala. Perbezaan antara seorang Muslim dengan seorang kafir ialah meninggalkan sembahyang. Jadi sembahyang ni penting kak sama-sama peringatlah, memperingati sesama kita. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini yang betul tu kita sampaikan dengan sabar. Dan bukan mudah kita nak mengajak manusia ke arah perkara yang baik. Bukan mudah. Ajak datang surau Yasin malam Jumaat, payah. Tak ambil nama, tak datang. Tapi kalau majlis karaoke, tak payah, tak ada nama pun dia datang. Itu manusia. Jadi sama-sama berpesan kita, bab sembahyang ni jagalah. Kemudian wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ini dia. Kita baru-baru ni buat taklimat zakat pendapatan. Saya rasa di peringkat IPK kena buat lagi sekali Ustaz ni. Peringkat IPK sahaja, untuk warga IPK sahaja. Kalau payah sangat buat kat surau ni je. Taklimat zakat pendapatan. Buka kaunter sekali. Siapa-siapa belum potong zakat pendapatan bulanan, potonglah. Itu barakah. Better late than never, kata orang putih Ustaz ni. Better late than never. Saya pun mengaku saya lewat. Sebab kita was-was, tapi bila buat pengiraan tak ada was-was, habislah. So, you like it or not, you have to pay the zakat. Tu kata orang putih. Suka tak suka, bila dah layak bayar zakat, kena bayar lah. Tapi ada potongan cukai pendapatan. Maksudnya orang yang bayar zakat pendapatan tu tak perlu lagi bayar cukai pendapatan, dikecualikan. Ni dia insentif. Pahala dapat, kewajipan selesai, barakah pun ada. Dan juga zakat-zakat lain kak, untuk orang perempuan zakat emas dan perak
akak simpan barang komeh tu, barang kemeh tu, bawa pejabat zakat pergi kira berapa. Kalau layak kena keluar zakat lah. Ni cakap elok-elok saya tak nak cakap garang-garang. Dakwah ni dia kena bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dia tak boleh garang-garang, orang lari. Ikut tafazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Jadi sambil-sambil akak sama sembang tu beringatlah apa yang saya cakap ni. Zakat emas, perak tu, orang perempuan dia simpan bang kemeh. Dan juga kalau orang lelaki ada simpan jongkong-jongkong emas, mutual gold kan, tu pun termasuk tu. Kalau cukup nisab dia, cukup haul dia, kena keluar zakat. Kemudian wahajjul bait, dan mengerjakan haji di Baitillahil Haram. Dalam hadis yang sama dari jalan yang lain disebut wahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Jadi mampu, kemampuan tu banyaklah. Kalau nak ada cerita istita'ah tu pun satu kuliah tak cukup. Tapi kita kena ada azam. Setidak-tidaknya kita bersara nanti, duit ganjaran kita tu kita letak satu bahagian untuk mengerjakan ibadah haji. Walaupun esok kena bayar seorang 30,000, isteri 30,000, 60,000, itu adalah kewajipan kita. Melainkan kalau memang tidak ada jalan, kita lain lah. Jalan tak ada, ataupun kehuzuran tu tak memungkinkan kita pergi dengan cara fizikal, melainkan dengan badal haji. Jangan lupa, badal haji ni bukan untuk orang mati. Orang hidup yang disahkan tidak mampu mengerjakan haji secara fizikal, maka wajib dia mewakilkan secara badal haji kepada orang lain. Contohnya macam OKU, dia mampu, duit ada, tapi dia OKU, disahkan tak mampu mengerjakan haji secara fizikal, tak boleh. Maka dia wajib mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi kita kena faham tu. Macam mana pun mengerjakan haji itu tetap satu rukun Islam. Kemudian wasawmi Ramadan, dan mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Mengerjakan puasa bulan Ramadan adalah rukun Islam. Dalam hadis ni jatuh tempat yang kelima. Wasawmi Ramadan, mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Bagi orang yang tak mampu mengerjakan ibadah puasa, maka wajib dia membayar fidyah. Macam saya sebut tadi lah kan, orang sakit terlantar tak boleh puasa, sahkan dia tak boleh puasa kerana keuzurannya, wajib dibayar fidyah. Dia tak mampu nak bayar sendiri, waris dia tolong bayarkan. Tak mampu dah terbaring bedridden, terbaring atas katil, nak pergi pejabat agama macam mana? Jadi warislah yang tolong bayarkan. Kira satu hari RM1.75, RM1.07 5 duit. Kali 30 hari, itulah dia jumlah fidyah puasa. Dibayar setiap tahun. Arwah ni pula, si Polan ni uzur sehinggalah selagi mana dia hidup. Kan kalau dia meninggal ketika belum sempat dibayar fidyah tu, maka waris dia kena selesaikan dulu benda tu sebelum pembahagian faraid. Tu kena ingat tu tadi.
sebelum bila seseorang meninggal, hutang dia bayar. Ada tak fidyah puasa dia bayar? Ada tak dia dah buat haji belum? Belum, buatkan badal haji. Selepas tu ada tak pembayaran dia yang belum selesai? Contohnya cukai tanah. Dia ada memiliki tanah, ada cukai tak bayar, tertunggak, belum tak sempat nak bayar. Bayarlah pakai duit dia tu. Dah selesai semua, barulah dibuat faraid, pembagian harta pusaka. Jangan bagi dulu. Kalau bagi dulu, pakai tolak-tolak lah. Jadi puasa ni macam tu lah tadi. Fidyah puasa tu dibayar. Kalau kita boleh puasa, wajib kita berpuasa tanpa kompromi bagi orang-orang lelaki Muslim. Bagi perempuan muslimat, hari yang tak boleh puasa wajib diganti. Sekurang-kurangnya, maksimumnya 15 hari. Lebih daripada itu wajib puasa. Dia dah bukan uzur syar'i, itu darah penyakit, wajib dia puasa. Maknanya kalau dia cuti puasa pun maksimum 15 hari. Ingat juga pesan kat anak-anak kita. Saya dulu masa sekolah ada anak dara tu 17, 17 tanya dengan saya. Apa saya tanya saya tak tahu. Agaknya dia tahu saya dah jadi ustaz pun. Dia kata dia selalu muskil. Kawan-kawan puasa, dia tak puasa. Saya tanya dia, berapa hari kau tak puasa? Banyak agak, sampai 20 hari. Terkejut saya. Dia kata dia seronok kan? Makan elok. Orang lain puasa, dia pergi dia makan elok. Jadi bila kita mengaji, masuk tingkatan 6, masuk U, barulah kita faham sebenarnya 15 hari sahaja maksimum cuti puasa. Orang perempuan lebih daripada itu wajib dia puasa. Itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Wajib dia puasa. Kedudukan dan wajib solat. Kedudukan dia solat, dia semayang macam orang yang ada masalah kencing, sul baul, bersolat. Sama tu, sama kedudukan dia. Wuduk tahan untuk satu puasa, satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Jadi itu dia sedikit huraian dan kupasan berkaitan hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang akan sambung dengan hadis yang keempat. InsyaAllah hadis yang keempat akan kita huraikan. Hadis yang keempat yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, ataupun Matan Al-Arba'in. InsyaAllah yang baik dari Allah SWT dan yang kurang daripada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa lagi taufiq zimni walakum. Bila dia taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.